Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Murni. Okey, hari ini kita akan lihat topik yang kita akan belajar dalam sejarah tingkatan 3. Okey, bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 3. Okey, jom kita lihat apakah yang anda akan pelajari dalam bab 1. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan bab 1 iaitu kedatangan kuasa barat. Okey, apakah kuasa barat? Apakah kuasa barat yang pernah datang ataupun yang pernah menjajah negara kita? Okey, antaranya ialah Portugis, Belanda, apa lagi? British. Okey, seterusnya kita lihat kedatangan kuasa barat. Okey, dalam bab 1 ini kita akan belajar 3 subtopik. Yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara. Okey, dari segi kestabilan dan kemakmuran. Yang kedua, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, faktor kedatangan kuasa barat ini kita akan lihat dari segi tiga abad. Yang pertama, abad ke-16. Kenapa barat datang abad ke-16? Kemudian abad ke-17 dan 18. Seterusnya abad 19 dan ke-20. Okey, seterusnya kita akan lihat persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, kuasa barat yang cikgu sebutkan tadi tu berebut untuk mendapatkan ataupun meluaskan tanah jajahan. Okey, seterusnya apakah strategi yang digunakan oleh kuasa barat? Kita akan lihat perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Strategi ni maksudnya cara, langkah bagaimana kuasa barat tu buat untuk menguasai negara kita. Kita akan lihat strategi kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita, iaitu strategi Belanda dan juga strategi British. Okey, jadi ini adalah subtopik yang kita akan lihat dalam bab 1. Okey, seterusnya kita lihat 1.1. Untuk video kali ini cikgu hanya menerangkan 1.1 sahaja. Okey, 1.1 kestabilan dan kemakmuran negara. Okey, pada akhir pembelajaran ini apa yang akan kamu dapat? Kamu boleh menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, seterusnya. Okey, 1.11 iaitu kestabilan sistem pemerintahan dan struktur sosial. Okey, kestabilan maksudnya stabil. Okey, kalau kita lihat, awak cuba bayangkan kalau sebuah bangunan tu tak stabil, apa yang akan terjadi? Akan runtuh ataupun contoh bayangkan tapak bangunan tu kecil dan atas struktur bangunan itu besar. Stabil ke tak stabil? Tak stabil kan? Okey, bila tak stabil senang untuk runtuh. Jadi, kita akan lihat kestabilan dari segi sistem pemerintahan dan juga struktur sosial. Okey, kita lihat dulu pengenalan. Okey, negara kita mewarisi sistem beraja dan pentadbiran yang mantap. Okey, negara kita memang menggunakan sistem beraja. Okey, sistem pentadbiran, perundangan dan struktur sosial yang tersusun dan sistematik. Okey, tersusun dan sistematik. Yang ketiga, muafakat golongan pemerintah dengan orang yang diperintah. Okey, kata kunci di sini ialah muafakat golongan pemerintah dengan orang yang diperintah sehingga menyebabkan hubungan luar dapat dijalinkan dengan berkesan. Jadi kita lihat, sistem pemerintahan itu sistem beraja. Okey, sistem pemerintahan beraja ni diwarisi dari Kesultanan Melayu Melaka. KMM adalah Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi macam mana sistem beraja ini? Awak boleh lihat pada rajah ni. Awak tengok. Okey, Sultan mengetuai pentadbiran di peringkat negeri. Nampak ni? Kat atas sekali ialah Sultan. Okey, ketua. Okey, ketua pentadbiran. Okey, Sultan juga ialah lambang kedaulatan negeri dan dibantu oleh kerabat diraja serta pembesar. Okey, seterusnya pembesar. Yang kedua,
pembesar. Pembesar ni berkuasa di mana? Jajahan dan juga daerah. Okey. Untuk apa? Apa tugas pembesar? Okey, tugas pembesar ialah apa dia? Ni tugas pembesar menjaga kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Dan yang terakhir ialah penghulu. Okey, penghulu ialah ketua kampung ataupun mukim. Okey, kalau tanya mukim tu apa? Kampung yang menyampaikan arahan. Tugas apa tugas penghulu? Iaitu menyampaikan arahan raja atau pembesar kepada penduduk kampung. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, contoh kita lihat di Negeri Sembilan. Okey, contoh di Negeri Sembilan macam mana hierarki ataupun sistem pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, nampak ni. Ini ialah bila kita nampak je bangunan macam ni memang ini Negeri Sembilan lah, ini simbol. Okey, nampak dia macam tanduk kerbau kan. Tengok, ini ialah masyarakat ataupun rakyat Negeri Sembilan. Macam mana mereka berpakaian. Okey. Hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan ni diketuai oleh Yang Tuan Besar, diikuti oleh undang, lembaga, buapak, anak buah, ibu sokong. Okey. Jadi, yang ke atas sekali ialah Yang Tuan Besar. Undang, lembaga, buapak, anak buah, ibu sokong. Jadi macam mana kita nak ingat hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan ni? Okey, kita ambil kata kunci kat depan. Okey, Y, cikgu tukar color dulu. Color hitam, merah. Okey. Y, U, L, B, A. Okey, A anak buah. Peace. Okay. Apa dia? Macam mana kita nak ingat? U, L, B habis. U. Okay, U, lembaga, buapak habis. Okay. U apa kita boleh gunakan ya? Boleh. U, lauk, bapak, habis. Itu mungkin awak boleh ingat lah. Okay, ini adalah salah satu cara untuk senang ingat susunan. Okay, U, lauk, bapak, habis. Okay, Yang Tuan Besar, undang, lembaga, buapak, anak buah, ibu sokong. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ibu sokong? Ibu sokong ni ialah individu yang mengetahui. Okay, individu memahami dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakili. Okey, ibu sokong ni terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buapak. Maksudnya, ibu sokong ni ialah orang yang luas pengetahuan dia mengenai asal-usul ataupun adat kekeluargaan. Okey, seterusnya kita lihat di Sarawak dan juga Sabah. Okey, sistem pemerintahan di Sarawak terbahagi kepada dua sistem. Okey, di Sarawak terbahagi kepada dua sistem. Sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Okey, kesukuan dan kesultanan. Manakala di Sabah terbahagi kepada tiga. Ingat, kalau Sarawak tadi dua, kalau Sabah tiga. Okey, yang pertama, sistem kesukuan, sistem kesultanan, sistem ketua bebas. Boleh sama. Sama dengan Sarawak, cuma Sabah dia lebih, kita tambah sistem ketua bebas. Okey, seterusnya. Kita lihat juga kestabilan dari sudut perundangan dan hubungan luar. Okey, kalau kita awak dengar je perundangan ni apa dia? Undang-undang lah, dan hubungan luar. Okey, kestabilan dari segi perundangan dan juga
hubungan luar. Okey, jom kita lihat macam mana kestabilan dari segi perundangan. Okey, negara kita ni mempunyai sistem perundangan sendiri. Okey, ada dua jenis. Okey, ingat cikgu highlightkan supaya awak jelas. Terdapat dua jenis undang-undang iaitu undang-undang tidak bertulis. Okey, satu. Okey, dan undang-undang bertulis. Dua. Okey, ada dua. Yang pertama undang-undang tidak bertulis dan yang kedua undang-undang bertulis. Okey, contoh undang-undang tidak bertulis ni dikenali sebagai adat. Okey, contoh adat pepatih. Lagi contoh undang-undang bertulis ni hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang, Undang-Undang Perak 99. Okey, di Sarawak dan Sabah juga peraturan hidup dan undang-undang ni berdasarkan apa? Okey, kalau di Sarawak dan Sabah berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Okey, itu ialah perundangan. Ingat, kalau ni perundangan ada dua, bertulis dan tak bertulis. Kalau di Sarawak, okey, mengikut adat. Kemudian kita lihat hubungan luar. Okey, hubungan luar. Nampak ni suasana di pelabuhan. Okey. Kestabilan negara kita mempunyai hubungan luar dengan negara luar dalam bentuk apa? Ekonomi, politik dan sosial. Okey. Ekonomi, politik dan juga sosial. Okey, ini hubungan luar EPS. Okey, pemerintah di negara luar di negara kita ni berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British, Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Okey, antara hubungan luar yang dijalankan ialah dengan pedagang British dan juga Belanda. Okey, kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik berbaik-baik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi ancaman musuh serta memajukan ekonomi. Jadi mengadakan hubungan luar ni memberi kebaikanlah kepada negara kita. Okey, jadi setakat ini dulu untuk video kali ini. Kita dah lihat kesemua dari segi kestabilan. Okey, yang tadi cikgu dah terangkan kestabilan. Okey, kita tengok kestabilan dari segi apa tadi? Kita lihat dari segi kestabilan sistem pemerintahan dan struktur sosial. Okey. Yang kedua, kita lihat kestabilan dari segi perundangan dan hubungan luar. Jadi, untuk video akan datang, kita akan lihat kemakmuran memanfaatkan hasil alam. Okey, kemakmuran. Okey, jadi itu sahaja untuk video pada kali ini. Cikgu harapkan kamu mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan dan cikgu harap nanti awak akan dapat jawab soalan yang akan diberikan. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar ilmu yang disampaikan. Okey, bye-bye.